Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk Kemenangan di Mulutmu. Ayat pembukaan kita diambil dari Yosua 6 ayat 1 hingga 2. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu kerana orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, lihatlah, aku telah menyerahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudara-saudari, Yosua adalah satu daripada watak-watak di dalam Alkitab yang dibimbing untuk mencapai kemenangan melalui wahyu ilahi. Ketika dia bersiap untuk memimpin Israel dalam salah satu peperangannya, malaikat Tuhan muncul kepadanya dan memberikannya strategi untuk mengalahkan pihak musuh. Walaupun kota Yeriko itu sangat kuat dan susah untuk ditembusi, firman Tuhan yang telah diberikan kepadanya pada masa itu menjaminkan kemenangan baginya. Roh Kudus memberikan strategi kepada Yosua. Dia berkata, "Dan kamu harus mengelilingi kota itu." Seluruh bala tentera mengelilingi kota itu 1 kali. Demikianlah kamu harus melakukannya selama 6 hari. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut. Dan pada hari ke-7, kamu harus mengelilingi kota itu 7 kali. Dan saat kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorakan yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing terus ke depan. Yosua 6 ayat 3 hingga 5. Saudara-saudari, tembok kota itu bukanlah tembok biasa. Tembok-tembok tersebut terdiri daripada kubu-kubu yang sangat besar jumlahnya. Walau bagaimanapun, apabila orang Israel berteriak dengan nyaring menurut perintah Tuhan, tembok-tembok tersebut terus runtuh. Baca dalam Yosua 6. Selain daripada hari itu, tidak pernah dalam sejarah manusia ada kejadian seperti itu berlaku lagi, di mana orang berteriak dan tembok-tembok yang kuat runtuh. Saya percaya bahawa ketika mereka berteriak, setiap orang daripada mereka mengeluarkan satu kod bunyi yang menyebabkan tembok-tembok itu runtuh. Tenaga kata-kata. Sekiranya mengeluarkan kata-kata atau bunyi yang tepat boleh menghancurkan halangan-halangan fizikal, ia juga dapat menghapuskan segala kewangan atau apa-apa jenis halangan yang lain. Saudara-saudariku, kemungkinan kamu sedang menghadapi masalah kewangan. Tiada duit masuk dan tiada duit untuk dibelanja. Perkara tersebut sangatlah sukar. Sudah tiba masanya untuk kamu mendapatkan firman Tuhan untuk situasi tersebut dan keluarkanlah firman itu. Teruskanlah mengucapnya sehingga ada suatu perubahan yang berlaku. Roh Kudus yang sama itu yang telah memberikan Yosua strategi untuk menawan kota Yeriko, dialah yang juga telah memberikan kamu firman-Nya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 21, dia berkata, segala sesuatu adalah milikmu. Dan dalam Roma 8 ayat 17, dia mengatakan bahawa kamu adalah waris Allah dan waris bersama-sama dengan Kristus. Peliharalah firman-Nya di dalam hati dan di dalam mulutmu dengan renungan. Teruskanlah merenungkan, mengumumkan dan membicarakan firman dengan suara yang nyaring, sehinggalah situasi yang kamu hadapi itu runtuh di depan kamu. Haleluya! Saudara-saudari, marilah kita berdoa. Ya Bapa, tidak kira bagaimana parahnya keadaan tersebut, Engkau tidak pernah bingung. Engkau tahu jalan penyelesaian untuk setiap krisis. Aku yakin dengan strategi-Mu yang luar biasa sepanjang masa. Kehidupanku,
pelayananku, keluargaku dan perniagaanku berkembang dengan sangat pesat sekali, bergerak maju dan semakin hari semakin berkembang. Apabila aku berjalan dalam terang firman-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Untuk renungan tambahan, marilah kita sama membaca 2 Korintus 10 ayat 4 hingga 5 dan Zakaria 4 ayat 6. Saudara-saudari, sekian perkongsian saya pada hari ini. Sampai kita ketemu lagi di hari lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.